Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersih muafakat sejahtera, salam seremban mampan bersih sejahtera. Terima kasih saudari pengurusi majlis yang berusaha, Tuan Mas Midawan bin Yahya, Ketua Majlis Bandaraya Seremban, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Unit Majlis Bandaraya Seremban, serta para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT kerana izin dan rahmatnya dan limpah kurnianya serta ketentuannya juga dapat kita bersua di tahun baru tahun 2022. Maka dengan ketibaan tahun baru ini, maka bermulalah perjalanan baru dalam kehidupan kita, termasuk tugas-tugas yang kita laksanakan berlandaskan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, insya-Allah. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut tahun baru tahun 2022. Tahun ini juga merupakan detik sejarah buat Majlis Bandaraya Seremban, kerana tahun ini merupakan ulang tahun Majlis Bandaraya Seremban yang kedua, menggalah statusnya sebagai sebuah bandaraya setelah dinaik taraf pada 1 Januari 2020 yang lalu. Pelbagai cabaran yang telah berjaya diharungi dalam tempoh 2 tahun yang lepas demi menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk Bandar Seraya Seremban khasnya dan stakeholder secara amnya. Pentadbiran Majlis Bandaraya Seremban turut berharap agar dengan naik tarafnya kepada Majlis Bandaraya Seremban dapat menjadikan kawasan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Seremban sebagai sebuah bandaraya yang pintar atau dikenali sebagai Smart City terbaik di antara PBT yang ada di Malaysia ini akan dapat kita realisasikan pada satu hari nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita perlu faham, ya, apabila kita ni sebagai seorang manusia ni, kalau ikutkan pandangan sarjana falsafah Islam Syekh Nakib Al-Atas, minda manusia ini dia ada tiga bahagian yang penting, iaitu roh, nafsu dan hati. Hati ini merupakan satu anggota tubuh manusia yang paling penting dan berpengaruh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ada satu bahagian dalam tubuh badan kamu yang sekiranya ia berkeadaan baik, bahagian lain juga akan berkeadaan baik. Para sahabat bertanya, apakah dia ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bahagian tersebut adalah hati kamu. Maka bila kita berbicara tentang soal hati, apa yang kita biasa kaitkanlah tentang niat. Sebab Rasulullah kata, innamal a'malu binniyat, segala amal-amal itu bermula dengan niatnya. Dan saya rasa benda ini merupakan satu perkara yang very significant supaya kita hayati pada tahun baru Januari 2022. Tuan-tuan dan puan sekalian, segala permulaan dia mula dengan niat. Segala perjalanan, langkah pertama yang kita nak buat pun dia akan bermula dengan niat, dengan intention, kan? Apa kita nak buat sebenarnya? Ada juga seorang pakar pengurusan dipanggil Joel Becker dalam bicarakan buku bertajuk The Power of Vision. Dia juga menyatakan bahawa vision without action is nearly a green, action without vision is a waste of time, vision and action we can move the world. So kita kan ada satu benda yang kita nak capai dahulu. Ada visi kita. Bila ada visi, kita akan bergerak ke arah itu, kan? Apakah visi yang kita nak capai? Dalam hal ini amat penting supaya kita mempunyai niat yang betul ke arah mencapai sesuatu wawasan yang kita nak capai. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya niat kita akan menentukan sejauh mana kita boleh berjalan jauh dalam perjalanan kita yang panjang ini. Tadi saya berjumpa dengan pegawai kuasa kita, ada yang 16 tahun servis, ada yang 13 tahun servis, kan? Ada yang 14 tahun servis. Dan saya yakin ramai lagi ada yang telah berkhidmat lebih lama daripada situ, kan? Macam saya,
25 tahun perkhidmatan. Nampak macam muda, tapi sebenarnya dah lama dah berkhidmat. 25 tahun perkhidmatan, tuan-tuan dan puan. Sejauh mana kita boleh menempuh perjalanan begitu jauh sekali? MBS baru 2 tahun. Kalau kita nak memastikan MBS ni bergerak jauh, tuan-tuan dan puan yang ada di depan saya, kan, kita bersama-sama dalam MBS ni, macam mana kita nak memastikan kita bergerak jauh? Niat kita kena betul, kan? Orang kalau niat dia bekerja ni, datang kerja semata-mata untuk dapatkan kesenangan, dia rasa kerja ni kena mudah, tak boleh susah, kan? Jadi apabila datang satu kerja yang susah, dia tak nak buat. Kalau ada orang yang datang, dia kata dia nak kerja ni nak dapat duit je, kan? Jadi masalahnya bila dia tak dapat, contohnya tak dapat overtime, dia marah sebabnya dia nak dapat duit tu. Duit overtime tu dah dikira sebagai pendapatan bulanan bagi seseorang. Yang saya faham memang betul lah, ramai yang berharap, tapi bukan niat kita yang itu sebenarnya. Sepatutnya niat kita nak memberikan perkhidmatan, dan hasilnya part of it, ganjarannya adalah overtime, kan? Jadi kalau kita berniat untuk dapatkan wang semata-mata untuk bekerja, at one time bila kita tak dapat wang yang macam mana kita inginkan, dia akan menyebabkan kita rasa tak nak buat kerja. Satu lagi kita kata kerja dekat PBT ni, satu perkara lagi adalah secure, stable, takkan dibuang kerja. Tengoklah nanti. That's why dia bagi dia tak ada masalah buat apa pun, tak ada siapa akan ambil tindakan. Sebab niat dia asalnya adalah kerja yang dia nak kerja yang stabil, bukannya nak memberikan perkhidmatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak memberikan perkhidmatan ini, itu sebab istilah diguna pakai, kan, dalam English wordnya dipanggil public servant, kan? Servant tu maknanya hamba. Hamba kepada public, hamba kepada awam. Istilah diguna pakai adalah public servant. Kita pakai apa? Perkhidmatan awam. Kita memberikan perkhidmatan kepada awam, orang ramai. Jadi tindakan macam tu, kalau kita berniatkan untuk satu benda yang nampak di depan mata sahaja, maka kita takkan ke mana, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dapat lonjakan, contohnya seorang yang baru mula kerja, by the time dia dapat confirm, kan, dia dah rasa stable lah tu, kan, dia dah rasa perjalanan dia okey, stable. Tapi takkan setakat stable tu nak sampai 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, agak macam tu je. Perlu ada lonjakan, tuan-tuan dan puan. Macam mana nak buat lonjakan tu? Macam mana nak buat lonjakan tu? Itu bukan tu benda niat kita yang awal tadi kita nak buat apa, kan? Contohnya, saya berniat supaya kalaulah saya jadi warga Majlis Bandaraya Seremban, saya nak memastikan, kan, kawasan taman saya at least sampah tak ada. Sampah semua tak berterabur, termasuk dalam bekas yang sesuai, tak nampak di jalan. Bayangkan ada 1,200 orang MBS, staf MBS dekat 1,200 orang, kan? Kalau 1,200 orang mempunyai niat yang sama, kalau saya join MBS, saya tak nak tengok sampah. Contoh, rasanya Seremban ni, saya rasa insya-Allah dia akan jadi macam tu, kan? Katakanlah 1,200 orang dalam MBS ni, hasrat dia join MBS, saya nak tengok Seremban ni cantik, kan? Tak nak tengok benda-benda yang membahayakan orang ramai. Tak nak tengok pokok tumbang, pokok-pokok yang membahayakan orang, kan? Saya nak tengok semua orang selamat. Bukan mudah. 1,200 orang kalau nampak pokok besar, kan, dalam keadaan bahaya boleh tumbang, tak perlu aduan orang ramai. Aduan orang MBS je cukup dah menyelesaikan masalah kita. Kalaulah 1,200 orang MBS ni nak memastikan jalan-jalan taman semua baik, kan? Niat kita kerja ni supaya menyediakan perkhidmatan jalan yang baik untuk semua orang-orang di warga bandaraya. Kalau 1,200 orang,
Memikirkan benda yang sama. Apa yang berlaku? Kalau ada jalan berlubang, tak payah tunggu orang buat dalam sispa. Kan? Kita beritahu sendiri dekat JKJ, Jabatan Kejuruteraan. Jalan ni kita rasa dah teruk dah. Kan? Jalan taman saya ni, saya rasa dah berapa tahun dah tak kena turap. Kan? Boleh tak MBS tolong bantu turap? Kalau 1,200 orang buat macam tu, saya tak perlu dah aduan awam. Aduan awam 1 bulan berapa? Cik Elias, aduan awam 1 bulan berapa? Aduan awam sebulan 300, 400. 1,200 orang buat aduan. Kan? Kan mudah. Maknanya sebelum orang mengadu, kita dah maklumkan. So tak adalah aduan. Secara logiknya. Kan? Bayangkan 1,200 orang sentiasa alert. Kan? Hari ni ada longkang pecah. Kan? Perlu bantuan sebab paip pecah menyebabkan longkang pecah. Kalau benda tu dimaklumkan, it's not an issue. Kita tak perlu masuk dalam MySispa pun. Tuan-tuan dan puan-puan, MBS ni umpama satu badan. Kan? Badan ni, tuan-tuan dan puan merupakan kaki tangan MBS. Kan? Tanpa tuan-tuan dan puan-puan ni, MBS hanya bergerak sebagai atas nama sahaja. Dia tak berfungsi dengan baik kalau tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Semuanya kena bergerak. Hatinya kena gerak, tangannya kena gerak, kakinya kena gerak, mata, telinga. Kan? Hati itu yang penting. Jangan jadi macam segolongan manusia yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai manusia yang mana lahum uzunun la yasma'una biha. Ada golongan manusia, dia ada telinga tapi dia tak dengar. Dalam Quran. Dan dalam tu juga yang tu kata lahum ayun la yubsiruna biha. Pada dia ada mata ni, mata ada tapi tak pernah nak tengok. Dan dia ada hati tapi dia tak pernah menggunakan hatinya. Kan? Jadi golongan-golongan macam ni, kita orang MBS ni 1,200 orang berkeliling satu seremban ni saya ada yang keluar dari seremban pun ada kan. Ada duduk gombak tadi, kawan kita, sahabat kita tadi duduk gombak ulang-alik kan, kenilai. Sepanjang perjalanan tu, kalaulah kita lebih alert, kan. Jadi tak ada masalah. MBS akan bergerak ke arah menjadi bandara yang mampan. Vision kita kan, bandara yang mampan, bersih dan berdaya maju. Kan? Itu visi kita. Jadi kalau 1,200 orang bergerak, harapan saya pada tahun 2022 ni dah kita bergerak sebagai satu anggota, satu makhluk yang bergerak, yang berfungsi. Itu harapannya. Tuan-tuan dan puan sekalian, tapi nak mengubah satu organisasi macam MBS ni, kita perlu berubah daripada diri kita sendiri. Kita sendiri kena berubah. Saya, SU, pengarah, ketua jabatan, bos-bos semua, kan? Kalau saya nak ubahkan pengarah-pengarah pun, dia orang sebenarnya yang perlu berubah. Termasuk tuan-tuan dan puan-puan, warga MBS. Kan? Sebab Tuhan Allah tak boleh mengubah nasib satu kaum kalau dia sendiri tak ubah. So dalam hal ini, kita kena bergerak. Mulai 2022 ni, mulai awal ni, Januari ni, kita masih baru lagi, walaupun hari ni dah 20 hari bulan, kan? Dah lepas dah 20 hari, kan? Tapi mulai Januari ni kita perlu berubah. Kita perlu berbangga menjadi warga MBS. Ramai orang nak jadi warga MBS ni, tuan-tuan dan puan. Tak percaya, cuba tanya siapa jaga PKP. Hari ni Allah, saya lupa. Tuan Encik Saiful Azwar, pengarah PKP, saya dimaklumkan malam tadi ayahanda dia meninggal dunia malam tadi. Jadi kita sama-samalah dulu membaca Fatihah, kita tahniahkan untuk arwah ayah kepada Encik Saiful Azwar menjadi pengarah khidmat pengurusan. Al-Fatihah.
So perubahan bermula dari diri sendiri, tuan-tuan dan puan. Walaupun orang luar kata MBS ni banyak sampah tak berangkat ke apa ke, itu bergantung pada kita untuk memastikan tanggapan itu dah tak betul. Kan? It's up to us. Bergantung pada kita sendiri. Di samping itu juga, isu saing yang sering dikaitkan dengan PBT dan sebagainya, contohnya isu integriti. Setiap tahun kita angkat sumpah integriti ni, Ikrar Perkhidmatan Awam, Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam. Isu itu juga bergantung pada tuan-tuan dan puan untuk berubah. Saya dengan nak memantau pun, pemantauan hanya apa yang berlaku depan mata saya saja. Di luar saya tak tahu. Tapi apa yang boleh memastikan berubah, tu macam saya katakan tadi, niat kita di awal nak buat apa. Tuan-tuan dan puan sendiri yang bertanggungjawab. Kan? Jadi itu kenapa dipentingkan niat tu. Sebab kalaulah kita berniat untuk memastikan perkhidmatan terbaik bagi rakyat, warga negara, warga bandaraya Seremban, saya yakin dan percaya, kita duduk dalam perjalanan itu dengan niat yang betul, isu-isu integriti ni tak ada isu. Isu tak malas nak kerja, tak ada isu. Kan? Isu pukul 10 keluar minum, tak ada isu. Kan? Sebab kita nak buat kerja. Kalaupun kita minum tu pun on the way nak buat sesuatu kerja. Kan? Bukannya berkumpul ramai-ramai. Kan? Sebab ada report macam tu juga, kata per-10 pergi keluar makan. Kan? Guna kenderaan pejabat. Jadi itu takkan berlaku kalau tuan-tuan dan puan nak berubah ke arah yang lebih baik dan niat tuan-tuan dan puan untuk memberikan perkhidmatan terbaik bagi warga Bandar Seremban. Okey. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tak nak berbincang banyak tentang saya bukan jadi suka bercakap banyak. Siapa yang kenal saya ni tahu saya ni bukan jenis yang suka cakap banyak. Sekali-sekala tu je, kan. Bila dah lama tak bercakap tu, dia kena bercakap banyak juga. Tapi saya ni bukanlah jenis orang yang cakap banyak, kan. Saya cakap sekali, 2 kali je cukup kadang-kadang. Saya bukan jenis yang suka berletih dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak ingatkan, kan, macam mana saya katakan tadi lah, tanggungjawab kita semua ni 1,200 orang. Kita boleh buat kerja dengan mudah, kita boleh buat kerja dengan susah. Kan? Kerja yang susah apa? Kerja yang susah bila kita buat kerja bila orang mengadu. Itu kerja susah. Sebabnya kita dah kena titik dulu baru kita nak buat kerja. Susah tuan-tuan dan puan. Bila kerja macam tu kita pressure. Kita datang kerja ni nak seronok. Kan? Kalau kita datang office tu kita rasa seronok untuk kerja, kita akan willingly, kita akan dengan senangnya untuk datang ke office. Ataupun datang ke pejabat atau melaksanakan kerja-kerja kita. Kalau kita senang, kalau kita willingly nak buat, kita dengan niat ikhlas nak buat, kan, kita akan senang nak buat, kan. Tapi kalau kena titik, kan, tiap-tiap hari aduan sampai, tiap-tiap hari bos bising, kan, kerja tak jalan, dia kerja tak seronok. Bila kerja tak seronok tu lah muncul penyakit macam-macam tu. Orang sekarang kan, orang sekarang macam-macam, anxiety disorder, kan. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya disebabkan kita nak kerja tu buat secara susah. Ada kerja mudah tuan-tuan kalau kita lebih proaktif. Kan? Kita ni sebenarnya kalau kita nak pastikan kerja itu nak pastikan kerja tu kita dapat laksanakan secara yang mudah, kan? Kita kena lebih proaktif dan kita anticipate. Kita jangkakan apa benda yang berlaku. Itu akan jadi, kita akan jadi lebih mudah untuk kerja. Dan kita kurang pressure untuk kerja. Expectation kita ada. Tuan-tuan dan puan, jangan tunggu orang marah baru kita nak buat kerja. Itu cara saya. Dan kalau orang marah, kita buatlah muhasabah diri kita sebenarnya. Kan? Kalaulah kita kata kita tak salah, orang marah, kita tak salah ni, kita buat betul lah, memang betul, SOP-nya betul, kan? Selama ni praktiknya macam tu, tiba kena marah, orang tak puas hati,
Kan, tibai kita semacam. One thing for sure, one thing yang confirmnya, bila kita buat yang betul, buat baik, buat betul, kan, ganjaran dia mesti ada. Mesti dapat ganjaran, mesti dapat reward. Tak pernah lagi tuan-tuan dan puan, kita buat baik, tak pernah lagi dalam sejarah, saya dengar lah, kita buat baik, orang balas dengan tak baik. Adalah satu dua kes orang kita berurusan dengan orang yang tak betul sikit lah, kan. Tapi kalau kita bagi makan dengan orang buat baik kan, kita bagi makanan ke jiran sebelah, jiran sebelah takkan bagi penumbuk dekat kita, kan. Sama dengan isu ni, dipanggil hukum karma, kan. Kita buat baik, insya-Allah balasannya baik, kan. Jadi kalaulah berlaku sesuatu yang kita dimarah dalam keadaan kita rasa kita betul, cuba tengok balik, insya-Allah kita bersabar, ganjarannya lebih baik. Okey, sebab kita ni bertemu pelanggan banyak, betul ramai lah, memang banyak sangat aduan-aduan. Isu banyak sangat. PBT ni segala isu. Kalau sampah aja belum cerita lagi, belum cerita pokok lagi, belum cerita rumput lagi, belum cerita longkang lagi, belum cerita jalan lagi, kan? Belum cerita penjaja lagi, kan? Yang kita nak buat penguatkuasa especially. Banyak tuan-tuan, kita benda-benda yang kita kena buat. Take it positively lah, kan? Jaga kesihatan baik-baik. Dan saya mengharapkanlah, macam saya katakan tadi, kita ada visi kita, benaraya pintar yang mampan, bersih dan berdaya maju, kan. Kita ada visi kita. Saya minta tuan-tuan dan puan ingat, sentiasa hafal dan sentiasa bayangkan apa yang kita nak. Kita nak jadi sebuah bandara yang mampan, bersih dan berdaya maju, kan. Jadi kalau semua ingat, dan ingat baliklah masa mula-mula kita minta kerja dulu, kan. Masa mula minta kerja dulu rasanya apa yang kita nak minta sebenarnya. Kenapalah kita minta kerja dekat MBS ni dulu, kan. Saya tak pasti kalau mak bapak suruh, kan. Saya tak nak kerja MBS ni, bapak saya suruh. Sebab bapak saya paksa juga saya pergi kerja MBS. Tapi saya dah kerja 13 tahun. Saya tak pastilah, kan. Dah 13 tahun kerja kena paksa daripada awal, kan. Tengok balik kenapa kita nak kerja dengan MBS ni. Tuan-tuan dan puan, kerja yang paling senang nak dapat kepuasan bekerja ni, kerja kat PBT ni. Kalau kita selesaikan satu masalah orang ucapkan terima kasih, bayangkan berapa seronoknya kita. Kalau kita tak payah orang cakap terima kasih, orang tu senyum kat kita pun saya rasa kita dah agak seronok untuk kerja. Bayangkan apa ganjarannya kat kita. Banyak dapat kebaikannya kat kita, kan. Jadi saya suka ambil saya suka guna, kalau saya sepanjang saya berkhidmat, ialah untuk maklum saya baru 6 bulan dekat MBS ni. Sebelum ni saya tak pernah kerja kat PBT, saya akui yang itu. Salah satu konsep yang saya selalu guna, yang saya selalu pakai dalam berurusan dengan orang, kan. Urusan dengan benda lain senang, dengan duit bukanlah senang, tapi kita fahamlah, kita boleh kontrol lah. Urusan dengan pokok ke, kita boleh kontrol lah, pokok tinggi mana, panjang mana, kan. Kan. Jadi tapi berurusan dengan orang ni, satu konsep yang saya selalu guna, kan. Saya guna selalu sebab dalam surah Duha tu selalu kata wa masaila fala tanharlah. Orang yang bertanya-tanya ni janganlah kita tengking. Yang itu Allah dah kata dalam surah Duha. Selalu ramai yang sini saya tengok yang buat solat sunat duha, kan. Kita tengok ada apa, suki solat sunat duha, okey, kan. Salah satu ayat dalam surah Duha tu wa masaila fala tanhar. Orang yang bertanya-tanya ni, yang mohon tolong ni, banyak perkara dia minta-minta kat kita ni, janganlah kita tengking. Be empathy lah dengan dia, ada benda yang dia nak buat. Tapi tuan-tuan dan puan, kan, untuk mencapai visi macam yang saya katakan tadi, visi MBS, bandara yang mampan, bersih, berdaya maju, saya perlukan tuan-tuan dan puan semua, kan. Saya yang 6 bulan ni, aku nak ceritanya tak tahulah macam mana kan, tak tahulah macam mana. Seorang je nak jaga satu rumah tak mungkin. Saya perlukan yang 1,200 orang dalam BS tu. Saya perlukan tuan-tuan dan puan semua. Okey.
Jadi 2022 ni harapan saya, kita yalah, baru 2 tahun MBS ni, baru 2 tahun. Kan? 2 tahun ni kalau budak-budak ni baru nak jalan jatuh kan, jalan jatuh lagi. Kan? Tapi kalau kita dapat tengok budak yang 2 tahun boleh berjalan dengan tegapnya, kan? Boleh bercakap dah 2 tahun, kita rasa seronok tengok budak macam tu. Kan? Satu benda yang kita rasa jarang jumpa lah. Budak 2 tahun boleh berlari. Budak 2 tahun tiba-tiba boleh bercakap bagus je kan. Petah bercakap. Tak pernah, jarang-jarang berlaku lah tuan-tuan dan puan. Tapi kalau ada berlaku macam tu, saya rasa kita memang seronok tengok kan. Seronok tengok budak kecil macam tu. Bayangkan kalau MBS dalam 2 tahun ni kita performance kita very high. Kan? Tapi nak jadi macam tu, saya perlukan tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Semuanya perlu bergerak dengan cara yang sepatutnya. In order. Bergerak dengan sepatutnya. Apa-apa tugas sepatut tuan-tuan buat, perlu buat. Kita 2021 mungkin kita create banyak perkara baru. Kita banyak masalah pun kita hadapi pun tahun 2021, PKP dan sebagainya. Kan? Tapi alhamdulillah hasil kita meningkat juga berbanding pada tahun 2020. Tapi banyak benda lagi kita kena buat. Kan? Kalau niat tuan-tuan puan kan macam saya katakan tadi, kita nak bagi perkhidmatan terbaik, nak tengok Seremban ni cantik, nak tengok Seremban ni bersih, nak tengok Seremban ni orang jalur lalang semua rasa seronok, senyum je. Kan? Orang boleh beriadah dengan bagus. Cuba tuan-tuan tengok keliling depan ni. Kan? Tuan-tuan tengok keliling. Okey ke dah ke? Kan? Kalau tak okey, mesti ada something yang kita perlu tambah baik. Okey? So macam saya katakan tadi, kita tak nak kerja dalam kerja yang dalam keadaan yang tertekan. Saya nak kerja dalam keadaan kita seronok kerja. Bila macam mana nak kerja seronok, jangan sampai orang mengadu. Itu dia punya sasaran dia. Tapi susahlah. Memang orang sekarang ni memang suka buat mengadu kan. Tapi nak ceritanya, bila orang tu mengadu je, kita dah ada jawapan. Itu lagi bagus. Kan? Hantar WhatsApp, hantar email, ada pokok tumbang, sila bersihkan cepat. Saya dah tahu pagi tadi dalam pukul berapa saya dah tengok kawasan itu, dan insya-Allah dalam pukul berapa kami akan turun. Kan jawapan macam tu lebih menarik. Kan orang pun nak mengadu pun rasa silap aku mengadu ni. Patut saya mengadu dah. Memang MBS tahu pun benda tu berlaku. That's kind of situasi, itulah situasi yang mana saya rasa PBT kita amat-amat berjaya. Yang itu kemampuan yang kita nak. Orang belum mengadu, kita dah ada jawapan kepada apa aduan. Kan best? Kan? Macam orang sebelum orang tu mula cakap, kita dah tahu dah. Kan? Kawan datang bilik kita, jom kita makan. Belum kawan yang ajak, kita dah ajak dia makan. Sebab dia memang nak ajak kita makan. Kan seronok? Kan? Jadi itu situasi yang bagusnya. Dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan, 1,200 orang bawah saya ni, saya seorang tak mampu. Kan? Ketua-ketua jabatan ni pun tak boleh. Kan? Dia orang sahaja tak mampu. Kan? Dia orang sahaja tak mampu. Tuan-tuan dan perempuan yang ada ni yang akan banyak membantu. Okey? Kita sama-sama pada tahun ni. Kita dah lepas situasi yang agak kritikal dalam PKP pada tahun 2021. Bermula pada tahun 2020. Kita masih lagi boleh mendapatkan hasil lebih baik. Kerja-kerja kita banyak yang jalan. Tapi banyak lagi benda penambahbaikan kita boleh buat. Dan 2020 ni saya harapkan kita bersama-sama lagi membuat penambahbaikan pada kerja-kerja kita. InsyaAllah. 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 Kalau kita buat baik, balasannya baik. Buat kerja bagus, insyaAllah dapat hasil kerja yang bagus. Mudah je. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, besarlah harapan saya agar tuan-tuan dan puan akan terus memberi sokongan dan terus komited menjalankan tugas dan tanggungjawab bersama-sama saya. Bersama-sama saya dalam mencapai visi kita, visi Majlis Bandaraya Seremban, untuk menjadi sebuah bandaraya yang mampan, bersih dan berdaya maju. Saya faham tuan-tuan dan puan, kerja kita bukan kerja mudah. Cabaran dia, setiap hari ada cabaran baru. Itu bukan kerja mudah. Saya tak kata benda ni mudah, boleh keluar bilik ni terus bertukar semua. Tak, saya tak expect yang itu. Tapi saya harapkan ada penambahbaikan. Bersama-samalah kita buat untuk majukan Seremban. Kan? Kita ni tak lama hidup. Kan? Apa lagi yang kita nak tinggalkan? Kan? Inilah dia.
Ganjaran-ganjaran kita buat kerja-kerja baik kita. Kan? Kerja-kerja baik kita ni insya-Allah itu dalam bantu kita. Nak kata pergi masjid selalu pun tak. Kan? Macam saya pun kan. Saya tak. Pahalanya belum tentu lagi. Pahala ni lah kita harapkan. Kerja dengan baik, kerja dengan ikhlas. InsyaAllah bila kita menutup mata nanti, bila kita tutup mata nanti, tuan-tuan dan puan, kan? Bila dah masuk kubur tu, bila kita buka mata tu, adalah pahala-pahala kita yang menemani kita. Itulah harapannya pun. Tak nak banyak. Saya pun tak nak banyak pun. Kan? Dalam surah At-Takatsur tu Allah kata Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sehingga dia masuk ke kubur. Kalla sayalamun, summa kalla sayalamun. Allah kata pada masa tu dia akan tahu dengan jelas. Kan? Dan masa tu juga Allah ulang 2 kali. Pada masa tu dia akan nampak dengan jelas. Dia akan baru tahu. Jadi jangan sampai masuk kubur baru buka-buka mata tak ada orang teman kita. Sekarang kita usaha. Harapan kita bila buka mata tu adalah orang meneman kita. Kubur. Saya takut duduk sorang-sorang sebenarnya. Kalau barat kat bilik saya tu, kan? Saya tidur malam tak boleh tutup lampu. Rumah marah betul kan? Kenapa tak boleh tutup lampu? Tak boleh. Kita fobia ada kat gelap. Bayangkan kat kubur tuan-tuan dan puan, gelap segelap gelita, tak ada lampu pun. Apa yang kita harapkan? Inilah kerja-kerja kita. Kan? Sebab Rasulullah kata membuang duri di jalan pun adalah pahala. Bayangkan tuan-tuan dan puan yang buat kerja-kerja, kan, menyapu sampah, amat besarlah pahalanya. Kan? Buang duri kat jalan pun dapat pahala. Ni tuan-tuan dan puan yang bersihkan pokok, bagi kenderaan lalu. Kalau nak tukar kerja, bolehlah tukar kerja dengan saya. Kan? Seronok. Bayangkan tuan-tuan buat kerja-kerja tu, orang lalu semua senyum. Alhamdulillah. Kan? Apa yang kita nak lagi? Tu anjing banyak, kan? Orang semua takut. Betul cakap anjing. Kan? Orang seronok. Satu taman rasa seronok. Kan? Macam semalam saya pergi ke Nilai Impian, rumah KSU KPKT, duduk kat Nilai, KSU KPKT duduk kat Nilai Impian. Jiran dia beritahu sebelum ni banyak anjing, sekarang anjing dah tak ada. Dia kata, alhamdulillah, seronok. Jadi itulah. Saya nak cakap banyak pun sebenarnya, kalau nak cerita pahala ni tak nampak, tuan-tuan dan puan. Jadi bila kita masuk kubur pun nampak. Jadi jangan sampai masuk kubur. Kita mula pada sekarang. Ya? Betulkan niat kita balik. Niat kita untuk perkhidmatan kepada Bandar Seremban, mulakan sekarang. Niat semula. Dan kita gambarkan bandar yang mampan, bersih, berdaya maju. Bersih, mampan. Cuba tuan-tuan bayangkan bandar-bandar macam tu. So adakah sama keadaan kita sekarang? So tuan-tuan dan puan, itulah akhir kalam saya. Dan saya terima kasih kepada Urusia yang telah menjadikan program kita pada hari ini. Dan saya harapkan kita dapat berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Dan saya doakanlah kita pada tahun 2022 ni, saya harapkan kita apa yang berlaku, kekesalan kita tahun lepas, kan, apa kita tak mampu nak buat tahun lepas, tak apalah, kita biarkan terlepas. Yang penting masa depan kita, kan, masa depan kita. Dan apa yang ada kita hari ini, kita perlu buat, itulah muhasabah diri, tukar niat semula, tengok balik apa kita nak buat. InsyaAllah visi dan misi kita akan capai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.